Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi untuk 11.4 Jisim dan Inertia Part 2. Okey. Ini saya dan di sebelah kanan tu ada gambar Aeon. Lama dah tak pergi Aeon kan? Okey. So standard pembelajaran untuk video ini ialah 11.4.3 menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dan juga inertia. Okey, hubungan antara jisim dengan inersia dapat dikaji dengan menggunakan satu alat yang kita namakan dia sebagai neraca inersia. Okey, macam mana rupanya? Ni dia. Okey, neraca inersia ya. Okey, neraca inersia ni dicipta oleh pihak NASA untuk menentukan jisim objek di stesen angkasa lepas. Okey, mari kita jalankan eksperimen 11.3 ini untuk mengkaji kesan jisim terhadap inersia. Okey. So eksperimen 11.3, tujuan eksperimen ialah untuk mengkaji hubungan di antara jisim dengan inersia. Okey, yang kedua ialah penyataan masalah. Okey, penyataan masalah untuk eksperimen ini ialah adakah jisim objek mempengaruhi inersia objek tersebut? Itu kita punya pernyataan masalah ya. Dan apa pula hipotesis untuk kita punya eksperimen. Okay, semakin besar sesuatu objek, semakin besar inersia objek itu. Okay. Kita tengok pula bahan dan juga radas yang digunakan. Sebelum tu sorry, bukan bahan dan radas tapi pemboleh ubah ya. Okay, pemboleh ubah yang pertama ialah yang dimalarkan iaitu yang sama. Okay, yang sama dalam eksperimen ini ialah panjang bilah gergaji yang berayun ataupun juga bentuk plastisin ya. Okey, yang dimanipulasikan ialah yang tak sama. Okey, yang tak sama ialah jisim plastisin. Dia ada dia punya gram-gram yang tertentu nanti. Okey. Kemudian yang bergerak balas ialah pemboleh ubah yang menunjukkan keputusan daripada eksperimen. Apa yang kita nak kaji, yang kita nak ukur daripada eksperimen ini. Okey, jawapannya ialah tempoh ayunan. Okey, kita tengok bahan dan radas. Okey, bahan yang pertama of course lah kena ada plastisin. Okey. Kemudian ni plastisin. Kemudian awak kena ada pengapit G. Okey, di mana pengapit G? Tengok pada gambar tu ya. Okey, pengapit G kat situ. Okey, kemudian kena ada bilah gergaji. Okey, bilah gergaji situ ada, semua orang kenal gergaji. Okey, kemudian kita kena pakailah gunakan jam randik ya untuk kita kira tempoh ayunan. Okey, tempoh ayunan. Yang ini adalah jam randik ya. Stopwatch. Okey. Ada lagi satu, sorry, penimbang elektronik. Okey, penimbang elektronik ni untuk kita nak ukur berat plastisin ya. Okey. Now, prosedur apa yang pertama? Ya, yang pertama susun radas seperti dalam rajah. Okey, ini rajah dia. Kemudian apitkan bilah gergaji dengan pengapit G pada kaki meja secara mengufuk dengan ketat. Macam itulah. Cuba tengok cara yang macam itu ya. Okey. Kemudian nombor 3, letakkan seketul plastisin dengan jisim sebanyak 30 gram. Okey, so kita mula-mula ni kita ambil 30 gram dahulu, kan? Kemudian letakkan pada hujung bilah gergaji itu. Okey. Kalau boleh bentuk yang samalah. Sebab kalau tengok tadi pada yang dimalarkan tadi, pemboleh ubah dimalarkan tadi dia ada mention jawapan bentuk plastisin. Okey, jadi bentuk plastisin itu mestilah sama. Okey. Okey, seterusnya ialah sesarkan sedikitnya hujung bilah gergaji dengan plastisin itu. Yang hujung yang ada plastisin itu dan lepaskan supaya berayun secara mengufuk. Okey, seperti dalam rajah tadilah. Okey, catatkan masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap. Dia nak masa untuk 10 ayunan lengkap sahaja. Ya, dengan menggunakan jam randik dan rekodkannya di dalam jadual. Apa maksud ayunan lengkap ni? Okey, contoh ya. Ini katakanlah gergaji. Ya, dan awak akan sesarkan sedikit kan? Macam ni kan? Jadi sesarkan sedikit, kan dia bengkok, dia boleh bengkok kan. Kemudian awak lepaskan dia. Dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke sini kan. Okey. Dia akan pergi sini. Kemudian dia akan balik ke sini balik.
So warna biru tu maksudnya yang balik punya. Okey, tu warna biru punya. Itu ialah satu ayunan. Okey, satu ayunan. Jadi kalau dia nak 10 ayunan, awak kena kira lah masa untuk 10 ayunan. Okey. Nombor 6, tentukan tempoh T untuk satu ayunan lengkap. Okey. Kemudian ulangi langkah 3 hingga 6 dengan menggunakan plastisin yang berjisim 40 gram, 50 gram, 60 gram dan 70 gram. Okey. So ulangkan balik langkah-langkah tu. Alright. Okay, jom kita tengok eksperimen. Ni dalam buku teks awak ada yang ini ya. So you boleh scan video eksperimen ini di muka surat 248. Okay, kalau yang mana dapat PDF, saya dah linkkan link eksperimen inertia ni dalam bentuk PDF. Jadi awak boleh klik saja kanan ya dan klik open. Okay, so untuk yang ini kita tengok sini lah. Hubungan antara jisim dengan inersia. Kita boleh mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia melalui eksperimen berikut. Mula-mula, apitkan bilah gergaji dengan pengapit G pada kaki meja secara mengufuk dengan ketat. Letakkan seketul plastisin dengan jisim 30 gram pada hujung bilah gergaji itu. Kemudian, sesarkan sedikit hujung bilah gergaji dengan plastisin dan lepaskannya supaya berayun secara mengufuk. Catatkan masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap dengan menggunakan jam randik dan rekodkannya di dalam jadual. Ulangi langkah yang sama dengan menggunakan plastisin yang berjisim 40 gram pada hujung bilah gergaji dan rekodkannya di dalam jadual. Seterusnya, ulangi langkah yang sama dengan menggunakan plastisin yang berjisim 50 gram pada hujung bilah gergaji dan rekodkannya di dalam jadual. Kemudian, ulangi langkah yang sama dengan menggunakan plastisin yang berjisim 60 gram pada hujung bilah gergaji dan rekodkannya di dalam jadual. Akhir sekali, ulangi langkah yang sama dengan menggunakan plastisin yang berjisim 70 gram pada hujung bilah gergaji dan rekodkannya di dalam jadual. Daripada eksperimen ini, kita mendapati bahawa semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersianya. Okey, so itulah adalah dapatan daripada eksperimen ni yang kita ditunjukkan ya. Jadi kalau tengok masa semakin besar jisim, semakin banyaklah dia punya tempoh ayunan ya. Okey, lambatlah dia berhenti kan. Okey. Okey, so kat sinilah ya. Ni contohnya ya. Yang tadi itulah. Okey. Kemudian dah isi ni, apa yang perlu anda buat ialah tengok analisis data. Jadi kena plotkan graf T melawan jisim plastisin pada sehelai kertas graf. Okey. Jadi pada paksi Y awak letakkan tempoh. Okey, tempoh dia ialah inilah tempoh dia. Dalam unit saat kan. Okey, 0.1 sampai 0.7. Kemudian paksi X dia awak letakkan jisim dia 10 sampailah 70. Kemudian daripada data yang ada jadual tu awak plotkan dia punya titik-titik dia. Okey. So macam inilah titik kat sini 30 berapa? 40 berapa?
50 berapa, 60 dan 70. So, kemudian awak tengok macam tak lurus. Betul tak? Okey. Dekat sini hati-hati ya, sebab kita dah ada soalan kebat ya. Bukan soalan kebat, soalan yang agak teknik yang susah sedikit ya. Kalau tengok pada tahun SPM 2020 ada satu nilai yang terkeluar. Okey. Terkeluar. Jadi dekat sini sebenarnya ada dua nilai yang terkeluar dalam satu garis lurus tu. Juga mana garisan dia? So kena tengok keseimbangan. Okey, kita kena tengok keseimbangan. Jangan bila you buat garisan tu kena tengok dia punya titik yang jauh tu, maksudnya daripada garisan itu maksudnya tak seimbang lah. Kalau boleh jangan jauh sangat daripada garisan itu ya. Garisan mana? Okey, kejap ya, kita tengok. Ni dia. Okey, kalau you tengok dekat sini ya. Saya gunakan warna purple. Alright. So dari titik ni dengan garisan hijau ni tidak terlalu jauh. Yang ini pun tidak terlalu jauh. Okey. Yang kena pada garisan ngam-ngam ialah 3 yang saya tak ada tanda bulat tu lah. Jadi yang ini berhati-hati. Kalau awak tak faham, mungkin awak boleh tanya pada guru sains awak ataupun guru matematik ya. Okey. So ada satu soalan latihan esei. Okey, esei nombor 11. Okey, soalannya dia bagi situasi troli yang penuh berisi barang sukar untuk digerakkan berbanding troli kosong. Ini menunjukkan bahawa jisim mempengaruhi inersia sesuatu objek. Nyatakan satu pernyataan masalah daripada situasi di atas, 1 markah. Cadangkan satu hipotesis berdasarkan situasi di atas, 1 markah. Dan C, dengan menggunakan pengapit G, bilah gergaji, plastisin berjisim 40 gram, 50 gram, 60 gram, 70 gram dan 80 gram, penimbang elektronik dan jam randik, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 11B. Okey, yang pertama ialah tujuan eksperimen, 1 markah. Yang kedua, mengenal pasti pemboleh ubah, 2 markah. Prosedur atau kaedah, 4 markah. Dan yang keempat, penjadualan data, 1 markah. Okey, tips. Okey, tips untuk nak selesaikan jawapan bagi soalan A dan B, mesti hanya merujuk kepada situasi. Okey. Dua ni mesti merujuk kepada situasi kat sini sahaja. So mesti ada perkataan troli. Okey, apa lagi? Tu je lah. Ya, inersia lah. Inersia, macam tu. Okey, troli tu mesti kena ada. Maknanya dekat jawapan pada C ni tak boleh ada perkataan troli. Okey. Perkataan troli tu hanya pada A dengan B sahaja. Okey, samalah juga untuk jawapan pada C 1 2 3 4 tu. Dia bagi bahan-bahannya sini ya. Pengapit G ada, bilah gergaji, semua-semua ni lah ya. Jadi tak boleh ada dekat atas punya jawapan A dengan B. Okey, itu tips yang saya boleh share dengan awak lah ya. Alright. Okey, saya dah sediakan dia punya kotak dia. Okey, pernyataan masalahnya, adakah jisim troli mempengaruhi inersia troli tersebut? Itu dia. Okey, 1 mark. Kemudian hipotesis. Apabila troli berisi barang, troli tersebut sukar untuk digerakkan. Nampak tak? Saya gunakan perkataan troli tadi. Okey. Daripada soalan situasi tadi. Okey, yang C tu baru kita tak ambil perkataan troli ya. Okey, C tujuan untuk mengkaji hubungan di antara jisim plastisin dengan masa yang diperlukan untuk bilah gergaji membuat 10 ayunan lengkap. Okey. Kat sini pun ada satu teknik juga, ada satu lagi tips ya. Tak semestinya kena awak nak kata membuat 10 ayunan lengkap. Actually kalau nak buat RV dia, kalau awak nak gantikan sebagai masa yang diperlukan untuk bilah gergaji berhenti berayun. Berhenti berayun pun boleh juga. Okey. Jadi terpulang kepada awak lah ya. Kalau nak buat macam itu, kena betulkan balik pada bahagian prosedur tadi ya. Okey, pemboleh ubah dimalarkan yang sama ialah panjang gergaji besi yang berayun.
Okey, dimanipulasikan ialah jisim plantasin, bergerak balas, tempoh bagi 10 ayunan lengkap. Okey, prosedur samalah macam tadi ya. Kita dah bincang dah tadi ya. Sama je. Okey. Inilah yang saya kata tadi, yang kalau nak tukar lah ya. Rekod masa yang diperlukan untuk 10 ayunan lengkap dengan menggunakan jam randik. So make sure lah kalau nak ukur apa-apa mesti kena ada nak ukur dengan menggunakan apa. Ini pun dah dapat 1 markah dah. Okey. Okey. Nah, last kali ialah penjadualan data. Maaflah kalau kecil sangat tak nampak kan. Okey, kat sini adalah jisim plastasin dan di bawah ni ialah tempoh bagi 10 ayunan lengkap, dan yang bawah jisim plastasin tu masukkan nilai-nilai dia iaitu 40, 50, 60, 70, 80, dan di bahagian tempoh bagi 10 ayunan lengkap tak perlu isikan. Okey, biarkan saja dia kosong. Okey, itu sajalah latihan untuk awak. Harap awak faham. Kalau tak faham, ulang balik tengok video ini berulang-ulang kali sebab ini adalah bab ini banyak eksperimen ya. Bab ini banyak eksperimen. Jadi awak kena usahalah untuk memahaminya ya, bab fizik ni ya. Okey. Sekian saja daripada saya. Semoga video ini dapat memberikan sedikit manfaat kepada awak semua, dan saya harap awak dapat mengulang kaji pelajaran dengan sebaik-baiknya demi masa depan awak semualah ya. Okey, bye bye. Assalamualaikum.